Untuk memulakan program kita pada petang ini, saya baca surah Al-Fatihah, kemudian ikutlah. Saya baca dulu, kemudian ikut. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahir Rahmanir Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله رب العالمين Ar-Rahmanir Rahim. الرحمن الرحيم Maliki Yawmiddin. مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik ya, kita buka tengok surah Al-Baqarah bermula daripada ayat yang pertama sampai ayat ketiga dulu. Saya baca kemudian ikut juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Baik, sampai situ dulu. Nanti kita tengok hukum-hukum tajwid yang boleh kita keluarkan daripada ayat 1 sampai ayat yang ketiga ni. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat yang pertama itu ialah Alif Lam Mim. Siapa boleh jawab kepada saya? Apa nama hukum yang terdapat pada lam? Lam tu. Mak lazim kalimi musaqqal.
Lazim Ha. harfi. Mad lazim harfi Harfi musaqqal. musaqqal. Pandai. Semua pandai ke ni? Baru pandai. Ada Ada pandai seorang tak dua je kan belajar pandai. Ustaz. Malu pandai. Bukan kalau dah semua pandai saya tak nak bagi tahu dah. Oh. Okey. Kemudian mim tu apa nama hukumnya? Mak lazim. Lazim kan? Lazim. Lazim harfi. Harfi musaqqal. Mufassal. Lazim harfi mukhaffaf. Mufassal. Ha. Kemudian antara lam dengan mim tu ada dengung tak? Ada. Ada dengung. Baik ya, saya nak bagi jelas lagi. Nanti saya tunjuk lam ni. Kita tengok ya. Saya tunjuk dalam tulisan ni. Kalau nampaklah sana, nampak kot insya-Allah. Okey, baik tengok ya. Dia berapa step untuk kita fahamkan benda ni? Dia ada beberapa step sebenarnya. Kita kena buat ejaan dia semula. Nanti cuba tengok saya buat dekat PowerPoint. Nampak tak yang saya buat ni? Nampak ya? Nanti baik. Okey, cuba tengok. Yang pertama, kita nak kena tulis semula. Alif lam mim tu kita nak kena tulis semula. Tengok saya tulis macam mana kejap ya. Eja alif tu. Eja alif tu. Ya, alif tu ditulis. Tengok ya, saya tulis alif. Sorry. Okey. Canggih. Alif. Alif. Kemudian eja lam. Lam mim. Lam mim ke lam alif mim? Alif mim. Lam alif. Lam alif mim. Mim. Macam tu. Alif. Kemudian eja mim. Alif mim. Mim ya Mim. mim. Alif Ya mim. mim. Mim ya Mim ya mim. Eja dia gitu Allah. Mim ya mim. Mim ya mim. Mim ya mim. Okey. Nampak tak besar ke kecil tu? Tulisan tu. Nampak Besar Ustaz? sikit. Kecil no. Besar sikit. Tengah Dia sikit. besar lagi. Dia ada kaki. Dia lari. Dia ada kaki. Lari 150. Boleh lari-lari le pula. lari pula. Lari Besar. Boleh. Yes, besar. Ada besar ada. Tarik lagi sikit. Okey. Itu yang pertama. Sikit lagi. Apa yang sikit? Okey lah tu. Tarikan sikit. Okey dah center dah. Okey Ustaz. Okey, baik. Sekarang step yang pertama kita kena eja. Eja macam tu. Alif lam mim. Eja dulu. Lepas tu step yang kedua, kita letakkan baris huruf-huruf tu. Oh. Jadi alif macam mana baris dia? Alif. Balik atas. Atas tangan. Lam baris bawah. Pandai tu. Pandai Four tu. mati. Four mati. Sukun. Mati. Ya, betul Ustaz. Alif. Lam mim berapa sukun? Pasukin. Saya punya tak bergerak macam apa tu. Nama 6. Tak bergerak. Baris Ustaz. Baris tak keluar. Baris yang tak keluar. Baris tak keluar. Dia keluar dah. Tu keluar dah. Tak baris. Nampak? Oh, Mati. baris. Kemudian Lam baris atas. Lam baris atas. Ya. Mim ada sabdu. Kemudian mim sukun. Sukun. Dan mim ni okey. Yang ni mim sorry. Yang bawah. Tak keluar. Okey. Nampak tak? Itu baris dia. Oh. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, kita kena tengok hubungan antara huruf-huruf ni. Alif nak pergi ke lam, lam nak pergi ke mim tu ada berlaku idgham tak? Ada berlaku idgham tak? Ada. Di mana idgham? Mim ada Ya, mim. pandai. Mim bertemu mim kan? Mim bertemu mim tu idgham hukumnya. Jadi bila idgham,
kita kena baca macam mana? Dengung. Dengung dua harakat. Keluarkan. Dengung satu. Yang kedua, mim tu tak full story. Dia dengar. Dia buat mic. Ada mat. Ni. Ni. Nampak tak? Assalamualaikum Natin. Bila mim bertemu dengan mim, dia ada sabdu di sana. Nampak tak? Kena ada sabdu kat situ. Dia kena buat sabdu. Mim. Kena buat sabdu. Tekan je. Tekannya Tu nampak tak? kat putih. Okey, faham? Okey, tu step yang ketiga tu. Step yang pertama saya kata apa tadi? Eja. Step yang kedua, berbaris. Step yang ketiga, tengok ada idgham tak? Ada. Kalau ada idgham bermakna lam ini, yang huruf lam ni, hukum dia adalah mad lazim harfi mustaqqal. Jadi di mana kita kenal? Kita kenal tu di mana? Kita kenal pada selepas mad ada huruf sabdu. Ingat lagi tak? Ya. Dia pengenalan dia selepas mad ada sabdu. Jadi saya tulis lagi bagi clear lagi. Bacaan dia berapa harakat? 6. 6. 6 harakat. 6 harakat. Apa namanya tadi? Lazim. Lazim. Musaffah. Lazim. Lazim Musaqqal. harfi Musaqqal. Musaqqal. Mukhaffaf. musaqqal. Musaqqal. Musaqqal dia tak bersabdu. Aja ya. Sebab dia bersabdu. Sabdu musaqqal kan? Ya, kalau sabdu musaqqal. Ya, musaqqal sana. Musaqqal. Banyak orang keliru sini. Musaqqal, apa arti musaqqal? Musaqqal artinya berat. Apa berat tu sebab apa? Sebab sabdu tu. Sabdu. Sebab sabdu punya hal, nampak tak? Tu saya buat panah. Nampak tak? Kita balik lagi. Pada Tu. semayang. Terima kasih. Okey, faham? Siapa tak faham bagi tahu. Kalau dah faham saya nak pindah cerita lain. Boleh faham? Mana? Apa dia? Ulang Faham. Musaqqal. Apa dia? Ulang balik semula. Ulang balik. Ya, ya. Baik, yang pertama saya kata tadi kena eja dulu. Eja macam tadi saya buat kan. Yang kedua letakkan baris. Yang ketiga kita tengok ada tak berlaku idgham antara sambungan huruf tu. Tiba-tiba kita tengok lam tu berlaku idgham pada mim. Ada idgham. Maka lam itu adalah mad lazim harfi mustaqqal. Jadi dia baca dengan berapa harakat? 6. 6 harakat. 6 harakat. Di masa yang sama, mim itu bersabdu. Bila bersabdu, kita kena apa? Dengung lah. Sebab dia bersabdu, kita kena dengung. Maknanya kita buat 6 harakat dulu. Dah selesai 6 harakat, baru kita dengung. Ustaz, kalau kita tak Dengung. kita eja macam mana Ustaz? Saya, Kalau kita tak tahu nak berbaris tu nanti. ni yang nak ajar bagi tahu ni. Kalau mim tu boleh bawa. Sabdu tu kita kena rujuk kepada idgham mislain dalam hukum mim sukun. Ni bertemu mim. Ya, kita kena rujuk di sana. Nampak tak? Kalau Dia Kalau mim kita- bertemu mim kan? ya mim bertemu mim hukumnya ialah idgham mislain. Idgham mislain, dengung 2 harakat. 2 harakat dengung. Nampak tak saya tulis tu? Boleh? Mim Kecil bertemu. sangat ke tulisan tu? Tak, besar. Okey, nampak tak? Tu dia besar lah. Okey. Mim pula panjangnya berapa? Mim tu? 6. 6 juga. Dia apa? Mat apa? Dia siapa tahu mat apa ni?
Mim. Mat lazim. Mat lazim. Mat lazim apa? Bagi penuh jawab. Mat lazim. Mak lazim Mustakal. harfi mukafaf. Pandai. Mat lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf. Oh, muhafaf. Mukafaf. Ibu kota. Ya, ada nama. Ya, betul. Lazim. Kalimah. Ini yang saya nak tunjuk ni. Bagi tu je, nampak tak? Itu dah lengkap dah sekarang kan? Jadi kenapa kita nak kena tahu mat lazim harfi mustaqal? Kerana bacaan mustaqal itu sendiri, apa maksud mustaqal saya sebut tadi? Berat. Berat. Jadi suara kena berat. Macam ni cara dia. Alif lam. Ada missing sikit. Okey, untuk ni, okey, faham tak? Yang kata mustaqal tu yang suara berat tu. Alif lam. Selesai je 6, kita kuatkan sikit suara. Itu namanya mustaqal dari segi amalinya. Dari segi namanya begitulah. Okey. Alif lam. Dengung dulu. Lam. Dengung dulu. Lepas tu baru mim. 6. Itu cara dia. Okey, lagi sekali. Alif lam mim. Okey, cuba semua. 1, 2, 3. Alif Siapa nak baca? Dalam ni senang, saya tak nampak. Kat depan rumah lagi tu nampak. Ini saya tak kenal pun, saya dengar suara je. Sebab saya depan komputer ni, saya tengah tengok PowerPoint saya tak nampak muka orang pun. Kan, siapa nak baca? Silakan. Kalau tak nak bagi nampak, tutup je kamera. Tutup kamera pun boleh juga. Jadi bagus juga online ni, dia berani sikit. Silakan, siapa? Silakan. Seorang try. Cuba baiki lagi sedikit. Bila selesai lam 6 harakat tu, kita buat suara lantun. Suara tu kuat sikit macam ni. Alif lam. Alif lam. Cuba semula. Bagus. Baik, ada lagi nak cuba? Silakan. Saya. Silakan. Itu dia. Bagus. Alif lam mim. Lagi seorang, 3 orang try. Alif lam mim. Dia tak apa cukup tu. Saya kira dekat sini baru 4. Dia 6. Alif lam. 6. Lagi sekali. Alif lam mim. Macam tu. Ada lagi kena cuba? Kalau tak ada saya nak pindah. Ada? Tak ada? Baik. Faham itu ya. Jadi dari segi namanya, lagi sekali saya ulang. Lam itu namanya mad lazim harfi mustaqal. Sebab apa mustaqal? Sebab selepasnya ada sabdu ni ni. Sebab sabdu ni Ya. Kemudian antara mim bertemu mim, dengung 2 harakat. Sebab apa dengung? Sebab dia adalah idgham mislain. Kemudian mim dipanjang 6 harakat. Sebab apa? Sebab dia adalah mad lazim harfi Mukafaf. clear ke?
Clear, Alhamdulillah. Jadi siapa-siapa nak ni boleh screenshot tu, tarik apa? Screenshot je. Tak, dapat lah tu yang saya tulis tu. Kan? Ustaz. Canggih sekarang ni. Ustaz nak tanya Ustaz. Jadi kalau Ya, kita i'rab tu macam mana Ustaz? Alif lam mim tu kita nak i'rab dia mad lazim harfi musaqqal ke? Macam mana? Yang mana tu? Lam ke? Maksudnya bila kita baca alif lam mim kita nak i'rab dia. Alif lam mim tu. Kita kena i'rab satu-satu lah alif lam mim Kita tu. kena satu-satu. Kita tak boleh secara umum, tak boleh. Sekali. Okey. Macam memang saya pernah hadiri satu peperiksaan dulu. Satu yang penemu logo tu tanya, apakah hukum alif lam mim? Soalan tu pun dah tak betul. Pasal dia tak boleh tanya macam tu. Dia kata tanya apakah hukum lam yang terdapat pada alif lam mim. Tu baru tepat. Kita tak boleh hentam macam tu sebab lam ke mim ke yang mana nak tanya. Dia kena betul-betul. Jadi kalau kita nak i'rab kita nak i'rab satu-satu lah. Alif Ya, betul. Lepas tu lam mad lazim harfi musaqqal, mim pula Betul. mad lazim harfi muqaffaf. Ada 3 dah. Betul. Okey. Ya saya. Okey. Perlu ke saya nak tambah lagi pada surah lain untuk kita lebih jelas benda ni? Ini sebab saya terangkan surah Al-Baqarah. Mungkin kita nak faham pada surah lain macam Qasimim katakan. Perlu tak? Untuk lebih kita dapat faham, boleh nak? Baik, kalau boleh saya masuk untuk Qasimim pula. Macam mana? Ke surat berapa? Tak payah muka surat. Yang ni saya tulis sendiri. Tengok aja dalam apa? Tengok aja handphone tu. Tengok aja. Handphone ke ataupun laptop tu tengok. Saya akan tulis ya. Saya akan tulis. Kan kita baca selalu kan. Sekejap ya. Mim. Nampak tak? Cino kan? Satu Ustaz. Ya. Nampak kan? Tak nampak. Tak nampak tahu. Okey dah. Tu nampak? Nampak. Ya, nampak dah. Tu. Nampak Dalam Quran Qasimim pernah jumpa kan? Nah, Pernah jumpa di muka di awal-awal surah tu kita jumpa Qasimim. Baik. Saya kata apa tadi? Saya kata step 1 nak kena eja dulu. Jadi macam mana eja to? Alif. Pandai. Eja to, alif. Alif to. Macam mana eja sin? Sin ya nun. Sin ya nun, pandai. Mim ya mim, pandai juga. Okey, baik. Dia pandai tau. Dah pandai belakang dah. Yang pandai tu kita tolong yang tak pandai lah kan. Yang tak pandai apa kita juga. Dah karya belakang lain. Baik, step yang kedua saya kata apa? Letak baris. Ingat tak? Letak baris. Di bawah si. Nun tu mati. Sukun tanda atas nun. Sukun. Mim baris bawah. Satu. Mim di hujung tu pun baris bawah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, cuba tengok. Ada tak di sana hukum idgham? Ada. Bertemu mim. Pandai. Bila nun mati bertemu dengan mim, sudah tentulah sana idgham namanya. Bila idgham, apa nak buat? Letak sabdu pada mim. Jadi kita baca Qasim. Kita tak bunyi dah nun. Kita terus bunyi mim. Betul tak? Ya, betul. Betul. Baik. Jadi, step yang keempat baru kita letak nama dia. Nak letak nama dia tak boleh terus nama. Letak nama kena buat macam saya buat dulu. Ya. Okey. Sekarang kita tengok. Apa nama hukum pada huruf ta? Ta berapa harakat baca? Nah, dua. Ta adalah 2 harakat. 2 harakat.
Dia mak Pasal asli. apa 2 harakat? Mak asli. Pandai. Mak asli. Alif ya waw kan. Ni mak asli saya tulis kejap ya. Bagi mereka yang tak berapa jelas tu saya nak bagi jelas. Yang pandai tu tunggulah, sabarlah kejap. Saya nak tunjuk ni pada semua ya, pada semua orang. Ya. Okay, 2 harakat. 2 harakat. Nama hukum dia ialah mad asli. Kalau nak tambah lagi harfi, lagi je lah. Mad asli harfi boleh. Okey, selesai huruf ta. Kemudian ya, mad asli harfi. Sini berapa harakat? Kalau mad asli biasa dia ada dalam kalimah. Macam zalika, itu kalimah tu orang panggil mad asli kalimi. Kalau nak tambah jelah, yang ni harfi, dia huruf ta kan, dia bukan kalimah, dia huruf. Nampak tak? Ya, betul. Baik. Sin berapa harakat tadi? 2 harakat. Sin. Enam. Sin 6 harakat. Macam mana kenal 6? Dia ada Lepas ya. huruf mat. Mana huruf mat? Ya. 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 Lepas ya, nampak tak mim saya merahkan sabdu tu? Ya. Dia sama macam lam tadi. Nampak tak? Jadi dia adalah 6 harakat. Orang panggil dia mat lazim harfi mustaqal. Faham tak? Boleh tak? Hari mustaqil. Okey. Oh, mungkin dia keliru kat situ tu. Sekarang ni apa arti mat lazim? Mat lazim artinya panjang 6. Ingat ya, bila sebut mat lazim panjangnya 6. Lazim tu menjadi kebiasaan. Lazim ni kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan kepada seluruh ulama tajwid. Seluruh ulama tajwid. Tidak ada khilaf. Baca dengan 6 harakat. Itu maksud lazim. Ya, lazim dengan maksud menjadi kelaziman seluruh ulama tajwid baca dengan 6 harakat. Itu sebab nama lazim. Okey. Kemudian kenapa nama harfi? Mat lazim harfi kerana dia itu huruf. Dia bukan kalimah. Kalau kalimah macam waladhdallin, itu kalimah dhallin tu. Kan? Macam kita kata as-sakhah, itu kalimah, itu kalimi. Yang ini huruf, itu orang panggil harfi. Faham tak? Okey. Kemudian kenapa pula dinamakan mustaqal? Sebab ada lepas huruf mat ada sabdu. Itu panggil mustaqal. Jadi ulama namakan nama-nama tu bersebab semua. Mat lazim sebab dibaca semua orang baca 6. Harfi sebab huruf. Mustaqal sebab selepas mat huruf sabdu. Nampak tak? Itu sebab dia. Jadi sin itu dipanjangkan dengan 6 harakat. Baik, pergi pula kepada huruf mim. Mim itu bersabdu sudah tentulah dengung 2 harakat. Kemudian mim mat apa? Siapa tahu? Lazim harfi mukhafaf. Pandai. Macam mana kenal mukhafaf pula? Kalau tadi tak baca. pandai. Itu dia beza dia. Nanti bila soalan tanya kan, apa beza antara musaqqal dengan mukhaffaf? Jawapannya ialah ya betul. Selepas huruf mat terdapat sabdu itu musaqqal. Lepas huruf mat terdapat sukun itu mukhaffaf. Faham tak? Ya, faham. Alhamdulillah. Biarlah. Mim lagi fahamlah. Banyak lagi lah kalau nak bincang kafaya ain sad lah macam-macam lagi lah. Tapi lah lain tu cuba kias sendiri. Cuba try buat di rumah. Buat kerja rumah. Ustaz, kalau Ustaz, dalam surah Maryam tu kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5. Panjang tu Ustaz berarti dia kena dekat satu nafas tu kan? Tak berapa clear bercakap. Lagi sekali ulang. Ustaz, kalau dalam surah Maryam, Ustaz dengar tak? Okey. Kalau dalam surah Maryam,
dia ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Kaf, Betul. ha, ya, ain, sad. Betul. Jadi dia berapa dia punya kiraan dia berapa? Oh, panjang tu. Panjang. Kaf ada. Panjang tu. Soalan tu tak boleh nak jawab begitu saja. Saya kena buat macam ni juga. Nak buat ke? Apa kita teruskan dulu Ustaz. Ha? Teruskan dulu tak apa. Apa kalau nak Teruskan kita porsi petang? ni tu. Kalau petang ini kita nak bincang tajuk ini pun saya rasa dah memadai sebenarnya. Boleh Ustaz. Kalau nak teruskan Qasim Mim, dah sambil-sambil kita sebut Qasim Mim, dah sebut Alif Lam Mim, kita pergi pula Kaf Ha Ain Sad, kita sama-sama buat, boleh? Boleh? Boleh Boleh, Ustaz, ha? kita bincang tentang huruf-huruf muqatta'ah je petang ni Ustaz. Pandai, bagus. Senang. Jadi kita tak bercelaru dia punya tajuk, tak merata-rata kita pergi kan? Betul Ustaz. Baik. Jadi kita ambil surah Maryam punya tu Kaf. Sorry. Ya. Sekejap ya. Setting sekejap. Kaf. Ya. Ain. Sad. Macam tu. Okey. Kita pergi step 1. Saya kata apa tadi step 1? Eja. Eja. Eja dulu. Eja dulu ya. Macam mana eja Kaf? Kaf ya fa. Eja Kaf. Alif. Kaf Kaf alif. Alif. Ada eja Alif fa. ada yang eja Kaf ya tadi tu. Kaf Saya. alif. Kaf alif ba. Kaf alif Fa. fa. Okey, Kaf. Macam mana eja ha? Ha alif. Alif. Ha alif. Macam mana eja ya? Ya alif. Ya alif. Macam mana eja ain? Alif. Ya nun. Ain ya. Ain alif. Ain ya nun. Ain ya nun. Nun. Macam mana eja sad? Sad alif. Sad Alif. alif dal. Sad alif dal. Alif dal. Sad alif dal. Okey, itu eja dia ya. Baik, saya panjangkan sikit dia punya ni. Tu. Baik. Itu eja yang pertama. Yang kedua saya kata tadi buat apa? Bariskan. Bariskan. Letak baris. Kaf, letak baris. Kaf. Satu, ha-nya Ya. Sukun. mati. Ha alif. Sorry. Ha balik di atas. Ya, Ya balik atas. ya pembahas di atas. Atas. Ya. Ain dari atas. Nun sukun. Ain. Ain balik Ain ni- atas. Nun sukun. Ain ni baris atas ke baris bawah dia punya ain? Ain. Atas. Ain atas. Ain atas. Nun bawah. Atas ke bawah? Atas kot. Atas. Atas. Nun bawah. Ustaz nak bagi kami confuse Ustaz. Saya Ustaz nak Sad Sad alif. Sad balik atas. Dan. nampak? Itu step yang kedua. Dah selesai. Step yang ketiga, semua orang cuba tengok. Sambungan antara huruf-huruf ni ada tak berlaku idgham? Ada. ada Ustaz. Idgham. Tak ada. Idgham. Tengok idgham. Bila sebut idgham sama idgham ma'al ghunnah, apa idgham? Idgham misline ke? Idgham mutajanistain ke? Tak ada. Tak ada idgham. Nun bertemu sad. Nun bertemu sad bukan Dia mak sendiri idgham. dia ada. Nun bertemu sad. Pak, okay. Betul tak? Pak ada. Okey, jadi kalau sekiranya tidak ada berlaku idgham, maka biarkan keadaan tulisan tu macam tu je. Kalau tadi bila berlaku idgham kita letak sabdu kan? Sekarang dah tak ada idgham, tak payah buat apa, biarlah macam itu. Biar je. Okey, step yang keempat baru kita letak nama dia. Okey, nak letak nama. Cuba tengok kaf ni.
Kaf tu selepas Allah, sorry. Selepas huruf mat. Lepas huruf mat, Sukun. kaf tu huruf apa? Sukun kan? Sukun. 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 Jadi kalau sukun dia adalah mat apa? Mat lazim harfi muqaffaf. Pandai, pandai. Ni dia. Ya, kalau kaf lepasnya sukun dia adalah mat lazim harfi muqaffaf. Berapa harakat? 2 harakat. 6. 6 sorry, 6. Bila sebut aja mat lazim dia tak ada 2, 6 je. Satu kalam 6. 6 sahaja. Tak ada 4, tak ada 5, 6 saja. Okey, selesai untuk huruf kaf. Pergi pula kepada huruf ha. Siapa tahu apa nama hukum huruf ha? Masih. Pandai juga. Awak pandai semua ni. Belajar Ustaz. Apa dia? Belajar. Jadi Asli. mak asli ha ini. Cakap sama. Mak asli. Berapa harakat mak asli? 2. Oh. Harakat. Ya mak apa ya? Asli. Mak asli juga. Pandai. 2 2 harakat. harakat juga. Ya, pandai ya. Ain, mat apa ain? Mat lazim harfi muqaffaf. Mat lazim harfi muqaffaf. Harfi Muqaffaf. Sebab selepasnya sukun, pandai. Okey. Tot mat apa? Mat lazim harfi muqaffaf. Mat lazim harfi muqaffaf juga sebut. Pandai. Baik, tu dia. Saya dah buat dah. Kemudian kita dah belajar hukum tajwid. Apabila bertemu dengan sad dengung tak? Dengung. Jadi berapa harakat dengung? 2. Ya, pandai. Bila sebut dengung, pula 2 harakat. Itu dia. Faham tak? Jadi cuba kira berapa harakat semua tu. 6 campur 2, 8. 6 campur 2, 10. 22. 10 campur 22 6, harakat. 16. 16 campur 2, 18. 24 Ustaz. 18 campur 6, 24. 24 harakat semuanya. 24 harakat. Baik. Tadi soalan tadi dia kata apa tadi? Dia kata kalau tak cukup nafas ke apa tadi? Tak ingat soalan Ya, tadi. ya. Dengan satu nafas. Okey, kalau tak cukup nafas, buat sekadar yang mampu. Kalau nafasnya cukup, ikut apa yang saya buat. Ada satu lagi kita tak sebut, ada satu benda lagi di hujung sana. Siapa tahu apa nama hukum yang duduk kat hujung? Pandai. Ni. Al-qalah. Ya. Al-qalah. Mana al-qalahnya? Huruf dal tu. Okey ya. Jadi bila berhenti kena ada kena ada. Tengok. Ya, tengok saya buat ya. Macam mana dia bacaan yang betul. Dengar semua tempat-tempat tu. 6 harakat kaf, 2 harakat. Yang susah tu dekat nun bertemu sad tu. Situ banyak orang silap. Dengung tu. Dekat dengung tu banyak orang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain. Ain. Yang kata 6 harakat tu dekat ain tu. Jangan masuk nun lagi. Ain. Baru masuk nun. Kaf ha Ya. lagi sekali. Kaf Tak dengar lah Ustaz. Baik, saya nak tanya satu soalan.
Soalan yang saya nak tanya ni, pada huruf Ain tu, masa tuan-tuan sebut ya tu, Ain tu kan, lidah macam mana keadaan? Gantung. Ya, saya. Gantung. Tak ada riak. Okey, tengah lidah tu melengkung ke atas. Macam ni, macam tangan saya ni. Masa kita sebut ai, tengah lidah tu macam tu. Jadi yang kata 6 harakat tu tengah lidah macam tu. Nampak tak? Ai. Tengah lidah. Selesai 6 harakat tengah lidah macam itu, baru kita sebut nun tu, baru lidah macam tu balik. Ai. Masa tu baru ujung lidah tu. Nampak tak? Susah. Siapa nak cuba seorang? Cuba ramai-ramai, saya tak dapat dengar. Cuba seorang-seorang. Cuba, nafas tak cukup, buat sekadar yang cukup saja. Kalau cukup, buat elok-elok. Silakan. Silakan. Kaf ha ya ain sad. Perlu dibetulkan satu tempat, iaitu dengung antara nun dengan sad. Tak buat tadi. Cuba ulang balik. Dengung antara nun dengan sad tu, tengok saya buat. Ai. Nampak? Ai. Sad. Saya cuba ulang. Putus. Lagi sekali, putus. Saya tak dapat dengar. Putus. Putus-putus ya. Tak dapat nak clear. Tak apalah. Bagi orang lain pula. Siapa lagi nak cuba? Saya cuba Ustaz. Silakan. Kaf ha ya ain sad. Tak cukup kaf tu. Nafas ada lagi tak? Ada. Nafas ada, bagi cukup 6. Tengok saya buat. Tengok tangan saya ni. Okey. Kaf ha ya ain sad. Semula. Okey, saya Gambar cuba. Ustaz tak ada lah Ustaz. Saya? Ada. Ustaz tak ada. Gambar saya memang tak ada sebab tak ada ya. Sekejap, saya ni. Ada tu, dah ada. Ada kot. Ada dah. Yang ini tak ada. Ada. Ya ke? Saya cuba Ustaz. Silakan. Oh tu. Dia kena tekan dekat pin tu. Cari gambar tu, tekan pin. Naik muka saya. Ya ke? Silakan. Saya tekan tak ada. Kaf ha ya ain sad. Nafas ada lagi tak? Nafas ada lagi tu. Ada Ustaz. Panjang ni tak cukup. Yang mana panjang tak cukup? Kaf. Boleh dikatakan 6 harakat tu semua tak cukup. Cuba gerak jari tu. Kaf. Macam tu. Nampak tak gambar saya ni? Tangan saya ni. Tak nampak. Nampak? Tak keluar lah nama Ustaz. Nampak gambar Fuad Ustaz je. Nampak tak bergerak. Tu ada gambar saya. Saya pun tak ada gambar Ustaz. Ada lah gambar Ustaz. Tak ada tapi tak bergerak. Gambar kelas Ustaz. Gambar Ustaz kat Akademi Al-Quran. Tak ada ya? Tak ada Kejap. gambar Ustaz. Kejap. Banyak kamera. Gambar poster je. Nampak dah Ustaz. Tadi saja tu. Tadi tu awak tutup tadi. Aduh, ya Allah. Patutlah pun. Jenuh dia buat gaya. Tak nampak ni mah. Okey, baik. Saya buat semula. Tengok tangan saya ni. Nampaklah mulut Ustaz. 6. Ya ain.
Cuba semula. Kaf ha ya ain sad. Bagus. Dah pandai dah. Alhamdulillah. Ada lagi aku nak cuba. Bagi peluang orang lain tak? Bagi peluang, tak apa bagi peluang. Betul-betul. Dia online tak apa, saya tak nampak. Kita pun tutup je video tu. Tutup video senang. Apa dia? Silakan. Kita tutup semua bagi Ustaz je. Putus. Putus, tak berapa jelas. Putus lagi sekali, cuba ulang lagi sekali. Oh, dia kan? Oh, Putus-putus, suara tak dapat dengar clear. tak dengar. Lagi sekali, ulang. Ulang sekali. Putus. Saya ain Putus. Betul. Putus. Tengok ujung-ujung sikit-sikit aja. Alah. Line tak clear kot. Ya ke? Okey, cuma saya dengar tadi macam dekat ain tu. Puan bunyikan ain. Jangan bunyi ain, bunyi a. Ai gitu. Ai. Tengok ni. Tangan saya ni lebih kurang lidahnya macam tu. Masa saya sebut ai. Tengah lidah tu macam langit-langit. Kaf ha ya ain. Nampak tak? Lagi sekali. Silakan. Ya ain. Saya? Silakan. Siapa pun tak apa. Saya bukan tahu siapa pun. Ya ain sad. Dekat ain tu tak jadi. Dia bunyi ain, bukan ain. Dia a. Ain. Dia gitu. Kaf ha ya ain sad. Masih tempat yang sama ain tu. Cepat sangat ke bawah. Jangan cepat sangat ke bawah. Dulu, bunyikan dulu. Kaf ha ya ain. Sad. Jom semula. Sad. Okey. Bagus. Ada lagi ke? Saya nak cuba. Elok no. Kaf ha ya ain sad. Itu. Okey, bagus. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi ke nak cuba? Kalau ada, Kak Tun, cuba. ada soalan tak? Ajar. Datin rumah, jom. Ada, Datin ada ke? Ada. Ada. Okey, selamat datang Datin. Tak perasan pun. Saya tak nampak sini. Ya ke? Tak nampak. tadi tu. Minta maaf lah. Saya tak dapat nak ni di sini. Saya tak nampak. Baik, ada siapa-siapa nak tanya apa tak? Jelas tak lagi penerangan saya ni? Okey, Ustaz. Dah jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Dah faham dah. Okey. Faham ya? Faham insya-Allah. Faham ke faham? Faham lah ya. Faham. InsyaAllah. InsyaAllah faham. Kita sampai pukul berapa ni? Ni dah pukul 4 dah. Dah tak puas lagi, Ustaz. Saya? Masih baru je lagi. Ya ke? Ya, tak apa. Masya Allah. Tak apa. Jadi kita macam mana sampai pukul apa sepatutnya ni? 4. Kita lanjutkan 4.15 kan? Saya?
Pak Suku, Empat Pak Suku. 15 kot. 4 suku, 4 suku. Okey, 4 suku. Okey. Okay, nah? Tambah lagi 15 minit ya. Okey. Masa kecederaan Ustaz. Masa kecederaan awal tadi. Nak merakak, nak merekod tak boleh. Dapat dah? Alhamdulillah. Cantik, cantik, cantik. share. Okey, betul. Ngam lah. Baik, kita pergi kepada ayat yang pertama. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik, saya nak tanya soalan. Saya lebih kepada pertanyaan supaya kita dapat recall balik benda yang kita dah belajar sebelum-sebelum ini. Baik, soalan pertama saya, soalan standard saya, berapa huruf tebal dalam ayat yang kedua tu? Mak. Ada berapa huruf tebal? Satu je Ustaz. Satu. 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 Ada yang dapat dua tak? Roy. Dua. Dua? Zal. Dah lupa. Yalah, setahun dah PKP kan. Biasa tu. 2 tahun dah. Okey, baik. Ada dua huruf tebal. Dua kan. Dua. Zal. Mana dia? Roy. Zal. Oh. Zal tidak, ra. Ro dan ba. La ra tu, la raiba. Oh, dah. Itu yang pertama. Yang kedua huruf qaf. Qin. Itu. Jadi saya pernah sebut sebelum ini, kalau tebal nak buat apa? Angkat Angkat pangkat lidah. Pandai. Saya tunjuk gambar senang. Tengok nah gambar. Ni. Ada gambar. Nampak tak tu? Gambar. Nampak tak tu? Itu huruf lam. Tadi saya tengok huruf ra. Mana huruf ra? Sekejap ya, saya cari huruf ra. Cuba tengok gambar tu. Nampak tak? Nampak tak tempat yang saya bulatkan tu? Nampak. Jadi kalau yang tebal pangkal lidah kena macam tu. Jadi bila kita baca zalikal kitabu la raib pangkal lidah. Raib. Kalau ra tu nipis, pangkal lidah tak naik. Cuba tengok gambar sebelah lagi tu. Itu beza pangkal lidah apabila huruf tebal dengan huruf nipis. Nampak tak? Jadi sebab tu saya suka penekanan saya mana huruf tebal, mana huruf nipis. Pasal orang kita ni kadang-kadang dia baca tu sama je bunyi, tebal nipis tak ada. Nampak tak? Sekarang dengan gambar yang ada tu kita dah nampak. Oh, kalau tebal pangkal lidah dinaikkan. Begitu juga huruf qaf. Samalah huruf qaf pun. Huruf qaf tu bila kita sebut huruf qaf, itu huruf tebal. Jadi masa kita sebut qaf, pangkal lidah kita naik. Cuba kita sebut lil muttaqin. Cuba semua. Qin. Tapi mulut kena senyum. Mulut kena macam ni Bawah sengih. Lil muttaqin. Tu mulut macam tu tapi pangkal lidah kena naik. Sebab apa? Sebab huruf tebal pangkal lidah kena naik. Senyum sebab apa? Senyum sebab baris bawah. Baik. Selesai untuk dua huruf tebal. Kemudian dalam ayat yang pertama itu, ayat yang kedua itu juga, cuba perhatikan ada berapa huruf yang ada angin. Cuba cari, saya pandai. Berapa tempat semua huruf yang ada angin? Ada dua. Ta dengan ha. Ada dua. Kaf dengan ka. Saya tanya ada berapa tempat? Oh, ada berapa tempat? Oh, tiga. Tiga Ustaz. Tiga Ustaz. Tiga. Okey, mari saya kira. Yang pertama kaf pada zalika. Yang kedua kaf pada al-ki. Empat. Ada bawah lagi satu. Yang ketiga huruf ta pada kita. Ta.
Yang keempat huruf ta pada fi. Tafi. Yang kelima huruf ha. Ha. Fi Ha. hi. Yang keenam huruf ha pada huda. Ha, udah. Yang ketujuh Pada huruf tak. ta pada mutta. Taqi. 7 Oh, nak tempat sebut huruf itu semua. nak kena angin semua. Nampak tak kita sebut? Zalika ada angin. Zalika. Sebut semua. Zalika. Zalika. Ka. 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 Ada angin tu. Zalika. Macam tu. Zalika. Kalau kita sebut zalika ka tu tak ada angin. Tak betul tu. Dia kena ada angin. Ka. Zalika. Cuba sekali semua. Baik. Kemudian perkataan Alkitab. Kaf pun ada angin, ta pun ada angin. Zalikal kitab. Zalikal kitabu. Cuba semua. Pula. Rai, pangkal lidah naik. Zalikal kitabu la raiba. Kitab pula. Kitab Raiba. Fihi hudan lil muttaqin. Baik. Siapa nak cuba ayat yang kedua ni? Silakan, seorang. Silakan. Tutup video. Tutup video tak apa. Saya Ustaz. Suara aja. Sila. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kena Bunyi lil tu jangan bunyi lil. Bunyi li betul-betul. Baris bawah. Lil dengan lil. Lagi sekali ulang. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bagus. Lil mutta ada angin kan? Lil muttaqin. Gitu. Lil Ustaz, lil. Baik. Siapa lagi nak cuba? Lil. Ada lagi yang nak cuba? Silakan. Saya cuba Ustaz. Silakan. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah. Yang saya heran satu je, dekat online ni pakat berani tu. Masa dekat rumah MB dulu, Saya biasalah kelas Ustaz. Ya ke? Biasa, tahu. Gurau je. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, soalan yang seterusnya, siapa boleh jawab lam yang terdapat pada lil muttaqin, lam sukun tu? Lam apa? Siapa tahu? Lam sukun tu, lam yang nombor 2 tu. Lam sukun tu. Lam apa? Lam mutlak nipis. itu hukum bacaan dia. Hukum bacaan saya nak nama dia. Tak tahu. Nipis. Maria. Lam nipis. Itu hukum bacaan dia. Saya nak nama dia. Nama Nama lam. dia tak tahu Ustaz. Lam Nama dia, nipis nama. bacaan dia. Saya nak nama lam tu. Lam yang sukun tu. Lam yang mati tu. Lam apa? Siapa tahu? Pandai. Itu lam Qamariyah. Betul. Yang Qamariyah yang jadi keliru tu sebab alifnya tak ada, betul tak? Sebab alif tak ada. Ingat tak saya sebut dulu, kalau tulisan Al-Quran lam Qamariyah yang kalau didahului oleh huruf lam sebelum dia. Kalau ingat lagi lah. Sebelum dia ada huruf lam kan? Ya. Maka alif tu dibuang ataupun hamzah wasal tu tak ditulis. Perkataan asal dia adalah lam, lepas tu sepatutnya ada alif hamzah wasal sepatutnya, tapi tak ditulis. Jadi lam tu orang panggil lam Qamariyah. Faham tak? Faham. Baik, kita ada lagi 5 minit, kita habiskan ayat yang ketiga.
Baik, lagi sekali. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa semua? يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya, baik. Soalan student saya, berapa huruf tebal? Cuba tengok. Ada berapa? Ada? Ada Ustaz. 5. Pandai. Mana dia? Kira-kira tengok. Bagi yang tak berapa jelas tu kita tolong mereka. Yang pertama huruf ghaib pada bil ghaib. Yang kedua wa yuqimu huruf. Yang ketiga huruf sad nasba. Yang keempat huruf qaf pada razaqa. Yang kelima huruf qaf pada kun. Yang keenam ada 6. Saya silap dia 6. Mana satu? Ra tebal wa mimma ra. Nampak tak? Dekat istilah. Ra tu tebal, ra bagi atas kan. Jadi 6 semua ada 6. Baik. Duk tengok pun istilah tak tengok Jadi di dia. itu semua diangkat pangkal lidah. Itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pangkal lidah naik. Wa yuqimu nasba. Pangkal lidah naik. Wa mimma ra naik. Wa mimma ra. Lepas tu zauqa. Masa sebut qaf tu zauqa. Pangkal lidah naik. Yunfiqun. Pangkal lidah naik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa nak cuba? Kita betulkan huruf tebal dulu. Silakan. Ada? Sila. Sedikit Kapten baiki pada razaqah. 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 Maksud saya tu kena tebalkan. Qalqalah tu kena tebal. Razaqah. Tak mau razaqah. Kalau razaqah salah, razaqah tebal. Macam tu. Wa mimma razaqna. Lagi sekali. Wa mimma. Macam tu. Ya, bagus. Ada lagi nak cuba? Lagi 2-3 minit lagi, silakan. Masa dah nak habis. Saya nak cuba. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, secara umumnya betul belaka, cuma kena jelaskan pada bil lam tu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Situ cuba ulang balik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaibi. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya, bagus.
Baiklah, terima kasih kepada semua yang nampak memberi komitmen yang sangat baik. Nampaknya online lagi bagus daripada duduk depan. Ustaz, saya kena lumut Ustaz. Duduk depan ni dia gabra dia kata. Duduk depan Ustaz. Dia macam duduk Duduk online ni okey nampak. Bagus juga online ni. Orang jauh pada Ustaz dalam ni. Ya ke? Ustaz. Oh. Orang Tanjung. Orang Melayu pun ada. Oh, betul. Ya. Jangan ramai sangat viral nanti kita nanti tak sempat kita rebut demo kau. Okey baik. Ada apa soalan? Sebelum kita nak tamat ada apa soalan? Boleh ya? Tak ada apa ya? Baiklah. Kita buat tiap minggu ke? Okey insya-Allah. Ustaz ada masa. Ingatlah hari ni kita berhenti. Ya, kita berhenti sampai ayat yang ketiga. Ingat ya, nanti saya tak ingat tu. Saya banyak kelas nak buat nanti. Tolong ingat. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Jadi saya mohon beribu kemaafan di atas kekurangan dan kelemahan sepanjang kita pertemuan pada petang ini. InsyaAllah jumpa lagi di masa petang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih. Ustaz rasa untuk 1 jam cukup Ustaz. Apa dia? Untuk 1 jam pengajaran cukup Ustaz. Saya 2 jam pun tak apa. Yang nak nunggu Ustaz tu buat 2 je. jam. Cuma kita asar lah, berapa asar kan. Jadi macam ni je lah. Kot untuk masa sekarang ni kita buat 3.30 sampai 4.30 insyaAllah. Okey. InsyaAllah minggu depan macam tu. Boleh kan? Tadi ketiga. 3. Mula pukul 2.30. 3. Pukul 3 sampai 4.30 minggu depan insyaAllah. 1.5 jam lama sikit lah. Okey. Boleh insyaAllah. Ramai Boleh baca. Baik, jadi insyaAllah. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dato' Norma. Terima kasih Kak Tun. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Tak, ketiga juga ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat jumpa Kak Tun, saya manjung boleh join sekali Kak Tun. Yalah, seronok. InsyaAllah, insyaAllah. Betul dia juga kata. Ketiga juga kan? Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.